Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Indah sungguh warna awan, putih sekali sangat rupawan. Happy weekend kawan-kawan. Jangan lupa makan sarapan. Selamat datang ke Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda bersama dengan saya, Da'i Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Kalau boleh pilih yang elok sikit. Ini tidak, bila tarik ke mulut nampak hidung. Tarik ke hidung nampak mulut. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana jua kita berada, pasar raya ke, tempat permainan ataupun di mana-mana. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak menyambung tentang tafsir surah Fussilat yang sudah kita bicarakan 4 ayat pertama semalam. Dan hari ini kita ingin menyambung ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Tak lain tak bukan bersama dengan ustaz kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Da'i Hakim? Alhamdulillah Ustaz. Saya alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, syukur hari ini semangat kerana pagi ni kita mulakan dengan Al-Quran. Dan rasa semangat lagi kerana berpasangan dengan Da'i Hakim lah. Okey Ustaz. Hari ni Ustaz nak mulakan kita punya tafsir ni dengan lagu apa Ustaz? Pagi ni. Hari ni saya rasa kita baca lagi Tarannum Jiharkah. Jiharkah Ustaz Bukan jerkah Ustaz Bukan jerkah. Baik, jadi kepada keluarga besar Tanya Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 03 7726 1603. Akak dah call tak dapat, jangan marah. Boleh terus ke Facebook kami Tanya Ustaz TV3. Dan pastikan anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama, suka. Yang kedua, sapa. Dan yang ketiga, sebar. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, jom kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan topik pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Da'i Hakim, sahabat saya, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, pagi Sabtu, kita sambung pelajaran kita hari semalam, hari Jumaat, surah Fussilat. Dan seperti yang Da'i Hakim sebut tadi, hari ini kita melihat kepada ayat nombor 5 sehingga ayat nombor 8. Baik, untuk yang di awal ini Da'i Hakim, saya cadang saya nak baca 2 ayat terlebih dahulu. Ayat nombor 5 sehingga ayat nombor 6. Jadi kita menggunakan Tarannum Jiharkah, insya-Allah. Saya cuba ya. Boleh Ustaz, sila Ustaz. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Sadaqallahul azim, ayat nombor 5 sehingga ayat nombor 6 kita baca terjemahannya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau serukan kepada kami, kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dengan engkau ada dinding. Kerana itu lakukanlah mengikut hendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan mengikut kehendak kami. Katakanlah, wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah keampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Jadi ini ayat nombor 5 sehingga ayat nombor 6 Da'i Hakim. Ya, baik Ustaz. Dan saya pun tertanya juga Ustaz, lagu yang dimainkan Ustaz tadi iaitu lagu Jiharka Ustaz. Ustaz memperdengarkan lagu Jiharka. Jadi lagu Jiharka ni Ustaz, dia sesuai untuk ayat yang seperti apa Ustaz? Okey, sebenarnya tadi saya plan nak baca lagu di Jiharkah. Oh. Tak jadi Jiharkah, jadi Jerkah tadi. Oh, Jerkah Ustaz. Dia jadi taranum lain. Allahumma salli ala Muhammad. Taranum Nahawan. Nahawan Ustaz. Jadi kalau lagu Jiharkah ni, dia sesuai iramanya lembut. Jadi qari-qari di Mesir sebagai contoh. Syekh Mustafa Ismail sebagai contoh kan. Jadi lagu-lagu yang membawa ayat-ayat yang lembut. Jadi biasanya kita guna lagu Jiharkah. Kerana itu Syekh Abdul Karim kita tadi yang baca surah Yasin, lagu yang beliau bacakan tadi ialah lagu Jiharkah. Jadi dia mirip kepada takbir raya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. Mana kalau takbir raya Allahu Akbar. Ya, betul Ustaz. Allahu Akbar. Maknanya itu lagu Jiharkah bila kita bertakbir raya, khususnya di Malaysia lah. Jadi maknanya kalau lagu Jiharkah begitulah. Jadi buat kali kedua ni baru masuk lagu Jiharkah. Masuk lagu Jiharkah Ustaz. Baru masuk. Ayat yang seterusnya Ustaz. Ya, insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada soalan yang pertama di pagi ini dari sahabat kita Izara Zulaika. Izara, okey. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Ayat 5. Bagaimana yang dimaksudkan oleh kaum musyrik iaitu hati yang berlapis-lapis? Yang kedua, bagaimana untuk menjadikan lapisan lub yang paling dalam dikenali sebagai hati nurani agar segala kebenaran dapat diterima dan difahami, agar dapat menerima segala petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. Minum petang sirap selasih. Saya ucapkan terima kasih. Masya-Allah. Hashtag biar tahu jangan keliru. Saya suka pantun ni Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Izara Zulaikha, masya-Allah. Baik, terima kasih saudari Izara. Dalam ayat ini, ayat nombor 5 ni, kan surah Fussilat ini maksudnya ialah Al-Quran datang kepada manusia ini untuk memberikan penjelasan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Quran ini datang kepada manusia untuk memberikan penjelasan. Baik, ayat sebelum itu, ayat nombor 2, semalam kita telah perincikan. Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini menjadi asbab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengasihani kita ini, maha pemurah. Allah memberikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Baik, samalah ayat nombor 2 dalam surah Fussilat, Allah menyifatkan Al-Quran tanzilun
minar rahmanir rahim. Diturunkan daripada Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sayang sekali orang musyrikin Makkah, ya, golongan Quraisy dahulu, mereka apabila Nabi SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada mereka, mereka kata apa? Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Mereka kata hati kami ini sudah tertutup mimma tad'una ilaih. Apa yang kamu ajak kepada kami ni, kamu serukan kepada kami ni, wahai Muhammad, apa yang kamu ajak, yang kamu seru kepada kami, hati kami ni memang tak boleh buka, tak boleh menerima. Hati kami ni telah tertutup. Mereka ni Quraisy, musyrikin Makkah, mereka kata begitu kepada baginda Nabi SAW. Satu, wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami ni Muhammad, telinga kami ni telah tersumbat. Allah. Kan hari ni kalau kita pakai apa? Yeah. Nak dengar telefon bimbit kita buat masuk apa? Earphone. Okey, kan? Jadi maknanya kurang lebih macam itulah. Yeah. Kita letakkan tisu ke kan? Tisu ke. Jadi kita macam sumbat telinga, kita tak nak dengar. Sengaja kita letak sesuatu ya di dalam telinga ni, kita tak nak dengar. Itulah perumpamaannya. Dan inilah yang disebut oleh musyrikin Makkah kepada Nabi. Dua. Dan yang ketiga dia kata apa? Wa min bainina wa bainika hijab. Antara kami dan kamu ni Muhammad ada hijab, ada dinding, ada pemisah. Maknanya ini tiga sifat ciri musyrikin Makkah. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka sengaja tak nak dengar apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir ayat nombor 5 ini, para penonton, Naib Hakim, dia kata apa? Fa'mal. Hei Muhammad, kamu teruskanlah dakwah kamu ni. Kamu buatlah. Kamu buatlah dakwah kamu ini. Tapi kami ni, innana amilun. Kami tetap akan buat benda yang kami sedang buat ini. Apa? Kami akan lawan dakwah kamu. Kami akan pastikan kamu tak dapat berdakwah di Mekah ni. Tunggu, kami akan buat kerja kami ni. Jadi ini sifatnya. Kerana itu para penonton rahmati Allah, soalan saudari Izara tadi sangat baik. Kerana itu para penonton, dalam Al-Quran ya, doa supaya hati kita ini Allah Ta'ala tetapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi para penonton, mari sama-sama kita baca doa ni, ajar kepada isteri, suami, anak-anak, kita pakat-pakat baca supaya hati kita ni tak berbolak-balik. Betul. Ya, hati kita ni cenderung kepada agama, sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa cintakan kepada Al-Quran. Jangan tinggal doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam. Macam kita lah Ustaz, kalau benci seseorang, benci sungguh, blok lah WhatsApp ni, blok lah dia punya Instagram, blok lah Facebook kan. Betul. Jadi moga-moga kita tak jadi seperti golongan yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan tentang surah Fussilat ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, tadi kita dah bicarakan tentang ayat yang ke-5 yang diajukan oleh Izara, dan kita nak pergi kepada soalan yang kedua Ustaz. Tentang bagaimana kita nak buat hati kita ni terima kebenaran. Bagaimana Ustaz? Tentu sekali. Terima kasih Da'i Hakim dan saudari Izara yang bertanya. Saudara, mari kita belajar daripada akhlak para sahabah. Para sahabah ini mereka merupakan the golden era of Islam. Mereka merupakan generasi emas
kerana mereka telah dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak angkat seorang tokoh yang bernama Abu Dihdah. Abu Ad-Dihdah. Para penonton, Abu Ad-Dihdah ni dia ada kebun kurma yang dalam riwayat kata kebun kurmanya itu 600 pohon kurma, 600. Ya. Pada satu hari itu, Da'i Hakim, Ya, saya. Abu Ad-Dihdah, para penonton, dia membaca ayat di dalam surah Al-Hadid, ayat nombor 11. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam ayat ini, siapakah yang mahu meminjamkan hartanya kepada Allah? Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan memberikan imbalan pahala, ya, imbalan pahala yang sangat mulia. Bukan setakat imbalan pahala yang berganda-ganda Allah akan bagi, tetapi Allah akan berikan kemuliaan kepada orang itu. Baik, para penonton, apabila Abu Ad-Dihdah membaca ayat ini, dia pergi jumpa Rasulullah. Ya. Dia kata, Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada aku ayat ini, Ya Rasulullah. Betul ke ya Rasulullah, Allah Ta'ala mahu pinjam sesuatu daripada kita orang beriman ini, Ya Rasulullah? Para penonton, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada ayat ini kepada Abu Ad-Dihdah. Nabi kata, ya, betul. Jadi para penonton, apabila Abu Ad-Dihdah memahami tentang ayat ini, kefahamannya itu memproses tindakan, menghasilkan tindakan. Ini beza sahabat dengan kita. Ya. Mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian terus buat tindakan. Amalkan. Amalkan. Apa yang dia amal, para penonton? Tadi kebun kurma yang ada 600 pohon tadi ini, dia terus wakafkan kepada jalan Allah, jalan Islam. Dia wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Islam. Tanpa dikurangkan satu pun. Satu pun. Allah. Bukan setakat itu, tuan-tuan. Rumahnya juga. Allah. Ya, dibagi juga. Dipindah tempat lain. Dan istimewanya, tuan-tuan, dalam tafsir, dalam riwayat ketika mentafsirkan ayat ini, bila dia balik rumah, Abu Ad-Dihdah balik rumah, dia dah buat keputusan dah, Da'i Hakim, untuk dia wakafkan tanah dia tadi, rumah dia tadi kepada Islam. Balik rumah, baru dia bagi tahu isterinya. Buat dulu baru bagi tahu. Kalau kita, Ustaz, cari nahas tu. Cari nahas, Da'i Hakim. Apa? Memang cari nahas kita kan. Suami kalau buat dulu baru bagi tahu, wah, habis kan. Tak berani balik rumah. Tetapi yang kita nak belajar, respon isteri Abu Ad-Dihdah. Allah Akbar. Dia kata apa? Abang, apa yang abang lakukan ini ialah kehendak agama. Lakukanlah. Kehendak agama, lakukanlah. Maknanya isterinya itu isteri yang salihah, memahami apakah yang dituntut dalam agama. Jadi para penonton rahmati Allah, yang ini kita nak belajar. Bila kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, marilah sama-sama kita bawa dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita, kita ikut Al-Quranul Karim. Berjaya dunia kita akhirat. Dunia dan akhirat berjaya kedua-duanya. Wallahu a'lam. Betul, Ustaz. Jadi hari ini kita kena buka hati kita untuk menerima dan memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Ustaz, saya tertarik dengan soalan yang seterusnya yang ditanyakan oleh Jahari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah masih ada golongan-golongan yang beriman tetapi sombong dan degil kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan amalan syirik kepada Allah seperti yang terdapat dalam surah Fussilat ayat yang ke-5. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Zarifi dan Da'i Hakim. #senyum nampak gigi, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih Da'i Hakim tu. Masya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Johari. Betul Ustaz. Kita kalau orang musyrik ni dia degil sombong, kita tak pelik Ustaz. Tapi ni kadang-kadang orang yang beriman ada juga sifat sombong ni. Kenapa Ustaz? Okey, kerana itu para penonton rahmati Allah, terima kasih sahabat kita yang bertanya. Apabila kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan contoh-contoh
bagaimana perangai dan watak musyrikin Mekah, orang Quraisy, ya. Perangai-perangai jahiliyah itu sebagai satu petunjuk kepada kita akhlak mazmumah itu, sifat mazmumah itu jangan kita ikut. Ya, sombong, keras kepala, degil, bongkak, angkuh. Ini sifat-sifat. Ya, sifat-sifat mereka lah. Kalau kita tengok tuan-tuan sebagai contoh ya. Semalam saya sebut tentang Ibnu Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni merupakan ketua orang munafik. Ya, ketua munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat kepura-puraan, talam dua muka, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, semua ada pada dia. Dia ni, saya ulang balik pagi ni, dia ni tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ni, apa yang dia buat ketika Nabi SAW di Madinah hari Jumaat, sebelum Nabi memberikan khutbah, dia pergi duduk depan dulu. Dia jadi MC. Pergi MC, Zat. Dia kata apa? Wahai umat Islam, kita akan mendengar khutbah Nabi sekejap nanti. Berikan perhatian, dia kata. Berikan sokongan kalian kepada khutbah Nabi. Beri sokongan kepada Nabi. Sebab Nabi datang ke tempat kita ini kerana Nabi akan ataupun mahu memberikan kemuliaan kepada kita semua. Dengar Ustaz, kemah ayat Ustaz. Kemah ayat ni. Grade A. Grade A Ustaz. Grade A. Tapi dalam hatinya penuh dendam, kesumat kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin. Allah Akbar. Jadi para penonton, itu satu contoh. Contoh yang kedua, dalam satu peperangan, dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bersama dengan geng-geng munafiknya, ya, duduk sekali dalam tentera Islam. Apa yang dia buat? Dalam perjalanan menuju peperangan tersebut, dia sengaja, dia ni dan kumpulannya munafik ini, dia ikut melencongkan ke jalan ke arah kiri. Tak ikut jalan yang dipimpin oleh sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat grup yang kedua. Dia pergi melencong ke sebelah kiri. Apa tindakannya itu tuan-tuan? Tentunya lah telah meruntuhkan moral sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ni tuan-tuan ada dalam surah Al-Munafiqun. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bila kita baca Quran, Allah datangkan contoh-contoh sifat mazmumah itu sebagai kayu ukur kepada kita, jangan diikut. Yang kita mesti ikut ialah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi itu Al-Quran ini sebagai pedoman dan panduan kepada hidup kita tuan-tuan. Kita kalau beli mesin basuh baru ataupun peti ais barulah, kan? Tentu sekali dia ada buku manual dia. Betul? Kan? Kalau berlaku begian, ini cara-caranya. Nak tekan mana, kan? Tu nak tengok apa? Nak guna mesin basuh ataupun peti ais, kan? Dalam hidup kita tentulah mesti ada rujukannya. Apakah rujukannya? Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Ya, betul Ustaz. Bila kita dengar Ustaz kata jadikan Al-Quran sebagai rujukan, kan, Al-Quran juga sebagai panduan. Jadi kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ismail. Apa khabar tuan? Okey. Sebelum saya tanya, saya nak taruh satu ayat lah Ustaz ya. Ya, silakan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا Soalan saya Ustaz,
Apakah fadilatnya surah Fussilat ini bila dibawa bacaan di dalam solat? Itu soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail dari Sungai Buloh yang sempat memperdengarkan Ustaz. Masya Allah, sedap suaranya. Sedap Ustaz Jadi bacaan tadi mirip kepada Tarannum Bayati. Bayati ni selalunya para penonton kalau dalam majlis tilawah Al-Quran kan musabaqah, selalunya para qari dan qariah kita akan memulakan dengan Tarannum Bayati lah. Contoh nak kenal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So macu tak Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma sampai habis. Jadi mana itu harakat yang pertama. Ya, betul. Jadi soalan sahabat kita tadi, apakah fadilat? Ya, kan? betul. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah, tentunya Al-Quranul Karim, apabila kita membacanya di dalam salat, tentu sekali antara kehendak agama ialah kita menghayati maknanya. Jadi mungkin saudara, sebelum kita mentadabbur surah Fussilat sebelum kita tadabbur, mungkin kita membacanya Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kita baca, tapi mungkin kita tak faham. Jadi feel-nya, khusyuknya itu mungkin agak kurang sedikit berbanding bila kita baca, kita faham. Oh, dalam Tanyalah Ustaz ada cerita surah Fussilat ni penurunannya dalam sirah Ibnu Hisham, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, bagaimana ada seorang ini namanya Utbah bin Rabi'ah. Apabila mula-mula dia datang jumpa Rasulullah, dia kata dia berikan tawaran kepada Nabi. Dia tawar apa? Dia offer kepada Nabi wanita, takhta, segala tata tu. Dengan syarat, dia kata, Nabi tolong tinggalkan dakwah kamu ya Rasul. Tinggalkan dakwah kamu. Kamu nak apa? Kami bagi. Nabi SAW, para penonton, tentunya Nabi membawa risalah iman, risalah tauhid. Nabi tak akan berhenti. Nabi memberi respon kepada proposal yang dibawa oleh Utbah ini. Nabi tak memberikan kalam Nabi, tetapi Nabi membacakan kalam Allah, iaitulah ayat inilah surah Fussilat, ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 13. Ni, ayat nombor 1 sampai ayat nombor 13. Ni, ayat dan surah inilah yang Rasul SAW bacakan kepada Utbah bin Rabi'ah. Apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan? Utbah bila dengar surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 13 ni, tercengang dia. Allah. Berubah air muka dia. Terkejut. Masya Allah, sedapnya ayat ini. Tak pernah dengar. Ya, tak pernah dengar. Ayatnya, maknanya, bahasanya sangat menakjubkan. Akhirnya tuan-tuan, surah Fussilat ini telah merubah Utbah. Dia balik bertemu dengan Quraisy, dia kata, hampa tak usah dah buat lagu ni lah, dia kata. Jangan duk paksa Muhammad suruh berhenti lah. Kan? Tak payah. Dia pula balik kepada musyrikin, betul nasihat kepada geng-geng dia. Sehingga kan musyrikin, kawan-kawan dia kata apa? Hei Utbah, hang ni dah kena sihir dengan Muhammad ni. Hang dah kena ilmu guna-guna. Ilmu guna-guna. Macam itulah kurang lebih. Jadi para penonton, apabila kita membaca ayat ini dalam salat khususnya, makanya akan rasa khusyuk. Inilah kehebatan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Baik, jadi perlulah kita hayati, kita belajar dahulu supaya kita dapat lebih khusyuk dalam solat kita. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pasti dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membicarakan tentang surah Fussilat ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Dan kepada sedang penonton, jangan lupa untuk saksikan kuis pacak bermula dengan 1 Oktober ini setiap hari jam 5.55 petang. Baiklah Ustaz. Ya. Ustaz, selalunya Ustaz, pagi-pagi ni saya yakin kalau tengok jam sekarang dah 7.30 Ustaz. Ya, 7.30. Mak kita sibuk buat sarapan, ayah kita sibuk ni keluar ni nak cari kuih-kuih. Jadi Ustaz, orang mana Ustaz? Saya asal Kelantan. Asal Kelantan Ustaz? Kelantan. Kalau Kelantan ni selalu pagi-pagi buat apa Ustaz? Cari apa makanan? Kalau Kelantan agak alik pagi ni kita makan nasi kerabu. Nasi kerabu Ustaz? Kecek Kelantan pula. Dia automatik Ustaz cakap Kelantan. Nasi kerabu polok pagi. Baik Itulah. Ustaz. Kalau saya orang Selangor ni, kita roti canai lah Ustaz. Roti canai Kuah banjir Kuah banjir Ustaz. Kuah banjir. Tu banjir tu. Baik Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Kita sudah membicarakan ayat yang ke-5. Sekarang kita nak berpindah ke ayat yang ke-6. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Apakah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berkata begini kepada orang-orang musyrikin? Yang kedua, adakah ayat ini Allah menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang mulia dengan sikap merendah diri baginda apabila berdakwah? Apakah ini mengajar kita supaya tidak menunjuk-nunjuk dengan kelebihan yang ada apabila berdakwah ataupun mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu kebaikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Baik, terima kasih Puan Nur Dahlia Biru. Saya rangkumkan. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada musyrikin Mekah, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Baik, maknanya Nabi kata, aku ni sama macam kamu semua. Sama. Sama ini dalam tafsir maksudnya begini. Aku boleh berdakwah, mengajak kalian semua. Tetapi hidayah itu ialah milik Allah. Saya tak boleh paksa kalian. Tapi saya akan terus tetap berdakwah. Jadi itu. Yang kedua, ayat ini Nabi SAW, kita tengok betul apa yang Saudara Nur Dahlia sebut tadi, bagaimana Rasulullah mengajarkan komunikasi dakwah kepada kita. Mencari persamaan antara kita selaku pendakwah dan juga orang yang kita ajakkan tadi. Kita cari persamaan. Maknanya Nabi kata, aku ni manusia macam kalian juga, macam kamu juga. Sudut perasaannya sama, kan? Tetapi yang membezakan aku dengan kalian ialah aku menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tidak terima wahyu daripada Allah. Aku terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah wahyu itu? Apakah yang aku terima? Iaitulah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan mesej dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan kepada kebenaran, kepada cahaya kebenaran, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya kira rangkuman kepada jawapan kepada soalan tadi, dan inilah akhlak yang kita nak bawa dalam hidup kita. Dalam berdakwah, yang pertama sekali kena bertadarruj. Bertadarruj ni maknanya beransur-ansur. Kita kena lihat bagaimanakah orang yang kita nak ajak buat kebaikan tadi. Biasalah manusia ni kan, dia macam kita lah kan, Hakim, tak suka dipaksa-paksa kan, tak suka macam-macam lah kan. Jadi mungkin di peringkat awal ini, teknik kita tadi. Kerana itu antara yang kita boleh buat untuk ajak kebaikan ni, tekniknya ialah kita guna teknik ajak makan. Betul. Itu orang suka Ustaz. Orang suka. Makan ni belanja makan kan. Belanja pula nasi Arab kambing pula kan. Jadi mesti pergi ni. Mesti pergi kan. Jadi bila kita mulakan dengan itu sebagai contoh. Jadi secara perlahan-lahan kita sebutkan mesej dakwah tadi, biar ringkas tapi masuk ke dalam hati kita. Dan perubahan setiap orang ini dalam dakwah para penonton, biarlah berdikit-dikit. Biarlah sedikit-sedikit, tak mengapa untuk peringkat awal ini, kerana
yang sikit-sikit itu, berdikit-dikit itu lebih bermakna bila dia kekal. Kalau itu pepatah kita sebut apa? Ya. Sikit-sikit, lama-lama Jadi bukit. jadi bukit. Ya. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Jadi perlu kepada hikmah, perlu kepada bijaksana dalam kita melakukan usaha dakwah ini. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Al-Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-6 dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diberi wahyu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, adakah semua para nabi membawa ajaran yang sama, iaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang-orang kafir akan beriman sekiranya nabi itu di kalangan malaikat atau jin? Kenapakah manusia sanggup menerima tugas ini sedangkan gunung ganang pun menolaknya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Tentu sekali para rasul dan para nabi membawa risalah tauhid yang sama, iaitulah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, membebaskan manusia daripada kekufuran dan kesyirikan. Itu menjadi mesej para nabi dan para rasul. Dan kerana itu, para penonton rahmati Allah, manusia ini ya dimuliakan kerana apa? Kerana kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Betul. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya manusia ini dilantik, dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi khalifah, memakmurkan, mentadbir alam ini. Ini tanggungjawab dan inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana itu para penonton, bila kita baca ayat tentang khalifah ni di dalam surah Al-Baqarah, di ayat-ayat awal, antara ayat-ayat awal muka surat yang awal itu, memberi semangat kepada kita tuan-tuan, kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Walaupun kita diberikan ujian dalam keluarga, jangan patah semangat. Kita sebagai seorang ayah, ya, walaupun Allah Ta'ala uji kita macam-macam, mungkin kita putus pekerjaan sekarang ini, mungkin hilang mata pencarian setakat ini, jangan lemah semangat. Sebab kita ada isteri dan kita ada anak-anak, tanggungan kita ini, ayah kena bangkit. Ayah kena bangkit dalam hidup. Jangan lemah semangat, jangan sedih lama-lama sangat. Bangkit, cari kekuatan sebab kita khalifah. Ya, kita khalifah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itulah saya rangkumkan apa yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi. Inilah tugas yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah, iaitulah membawa risalah Al-Quran, membawa risalah iman. Wallahu a'lam. Itulah istimewanya kita sebagai manusia Ustaz. Kalau kita baik, orang kata baik seperti malaikat, jahat seperti setan. Jadi itulah kelebihan kita sebagai manusia. Baiklah, kita rehat seketika. Kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seronok saya Ustaz apabila kita lihat ke Facebook Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ni. Duk bertukar-tukar pandangan Ustaz. Ada yang salin balik apa yang telah Ustaz kongsikan. Jadi ini satu usaha dakwah yang perlu kita buat Ustaz. Betul. Yalah, kadang-kadang kita nak menyampaikan sesuatu, kita tak ada ilmu. Saya bukan Ustaz, saya bukan da'i, macam ni orang biasa saja. Tak apa. Apa yang kita dengar, yang telah Ustaz kongsikan, tulis semula di ruangan komen dan kemudian kita sebarkan kepada mereka yang lain. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Jadi kita nak teruskan dengan soalan yang ke-6 lagi Ustaz. Soalan yang ayat yang ke-6. Saya ada baca tentang terjemahan ayat yang ke-6 ini. Jadi saya pun terfikir tentang bagaimana dahulu Ustaz, para sahabat Nabi ni istiqamah dalam kehidupan. Sedangkan mereka juga diuji Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada saudara Da'i Hakim. Ayatnya dalam nombor 6 ini, surah Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maknanya arahan Allah, kita mesti istiqamah. Tauhid kepada Allah istiqamah. Dan istighfar, kita mesti sentiasa minta ampun kepada Allah. Baik, soalan Da'i Hakim tadi, bagaimana sahabah mereka ini istiqamah dalam hidup mereka? Saya bawa contoh saudara Abdullah bin Amr bin Auf, sahabat Nabi.
dia ni rajin sangat puasa sunat Ya. dan rajin sangat dia baca Quran. Rajin sungguh. Jadi Nabi jumpa dia. Nabi kata, Abdullah bin Amr bin As, aku dengar kamu ni baca Quran setiap hari. Setiap hari kamu khatam satu Quran. Allah Akbar. Setiap hari para penonton. Dan kamu puasa setiap hari juga. Maknanya puasa sunat dah banyak, Quran pun baca banyak. Jadi Nabi kata kepada Abdullah bin Amr bin As, Nabi faham baca Quran sehari khatam 30 juzuk ni penat para penonton. Bukan senang Ustaz. Bukan senang. Kita kan ingat dulu bulan Ramadan nak habis 1 juzuk sehari pun Allah. Kan menguap 3-4 kali. Kan? Betul. Ini sehari habis 30 juzuk. Allah. Nabi tahu penat. Nabi kata janganlah macam tu. Nabi kata kamu bacalah Al-Quran setiap hari kamu baca 1 juzuk, 30 hari kamu khatam. Setiap 30 hari kamu khatam. Nabi kata begitu. Ya. Para penonton, bila dengar begitu, Abdullah bin Amr bin As, dia kata, lambat nak khatam Quran. Dia kata macam tu. 30 hari baru nak khatam satu Quran, lambat baginya. Lambat, betul. Dia kata, aku mampu baca lebih daripada itu, ya Rasulullah. Tengok semangatnya sahabat ini. Para penonton, bila Nabi dengar dia semangat ini, Nabi sebut lagi, kalau macam tu, kalau bukan 30 hari kamu khatam, setiap 20 hari baru kamu khatam. Nabi up. Kan? Yeah. Tadi 30, ni 20. Dia kata jawab yang sama. Ya Rasul, lambat nak khatam ni. 20 hari baru nak khatam, lambat ya Rasul. Aku mampu baca lebih daripada itu. Semangat ni. Nabi pun jawab lagi. Nabi kata kalau macam tu, setiap 10 hari baru kamu khatam. Tak puas hati juga Abdullah bin Amr bin As. Lambat katanya nak khatam. Akhir sekali Nabi kata kalau macam tu, kamu bacalah Al-Quran khatam setiap 7 hari. Wala tazid ala dhalik. Jangan lebih pada tu. Maknanya apa kita nak belajar daripada hadis ini para penonton? Tengok betapa semangat, konsisten dan istiqamah Abdullah bin Amr bin As ketika dia membaca Al-Quran. Yeah. Jadi kita juga para penonton kena ada amalan-amalan yang melekat dengan jiwa kita, melekat dengan diri kita. Baik saudara, sekarang 7.40 sekitar itu. Cuba kita muhasabah, apakah amalan yang memang melekat dengan kita sekarang ni? Betul. Ada berapa amalan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada, alhamdulillah. Yang kita bimbang para penonton, amalan kita ni bermusim. Bermusim Ustaz. Bermusim. Ya. Jadi yang itu kita tak nak. Yang kita nak ialah biarlah ada amalan yang memang melekat dengan kita ni. Kalau tak buat Ustaz rasa macam resah, tak tenang. Ya, contoh bab sedekah. Ya. Sedekah ni orang yang dia rajin sedekah, maknanya bukanlah sedekah hari ni, kemudian tahun depan sedekah pula. Tak. Maknanya orang yang konsisten ni ialah datanglah siapa pun yang nak minta bantuan pada dia, nak minta tolong, dia buka beg duit dia ataupun dia buka akaun dia, terus dia transfer ataupun dia pindahkan duit tersebut. Sikit banyak tu soal yang kedua. Ya, betul. Tapi memang menjadi budaya dia, siapa pun minta tolong, dia akan bagi walaupun RM1 yang dia ada pada waktu itu. Ini baru tanda ataupun namanya amalan itu melekat dengan kita. Tokoh yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Para penonton, Ubay bin Ka'ab ni beliau merupakan ketua qari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga antara orang yang bertanggungjawab menulis dan mengumpulkan Al-Quran, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Ubay bin Ka'ab pada satu hari dia menangis. Menangis. Sebab apa? Sebuah hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Ubay, wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepada kamu wahai Ubay. Ubay tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Allah menyebutnya namaku ya Rasulullah? Allah. Nabi kata, ya. Menangis Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia ini. Kerana apa? Namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya, kita perlu konsisten untuk kita sentiasa akrab dengan Al-Quranul Karim. Akrab dengan Al-Quranul Karim. Tentu sekali tuan-tuan, hati kita akan menjadi
dilembutkan, ya, menjadi tenang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Dia amalan ni Ustaz, dia ialah kadang-kadang kita perlu banyakkan amalan, tetapi yang paling penting ialah istiqamah Ustaz. Istiqamah itu penting supaya apa? Kita rasa tenang dan kita rasa kesal jikalau kita meninggalkannya. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz. betul. Kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Abdullah Osman dari Seremban, Ustaz. Silakan tuan. Ustaz, Allah sudah berikan petunjuk melalui ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, mengapa manusia masih ambil jalan lain seolah-olah menempah kemurkaan Allah di tempatnya sudah tentu neraka sebagaimana yang dijanjikan. Ambillah iktibar dari cerita dalam Al-Quran dan janji Allah itu benar. Manusia terutama sekali umat Islam seolah-olah sudah hilang punca. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah Osman dari Seremban yang sudi bertanyakan kepada Ustaz Zarifi tentang Ustaz, kita sudah diberikan panduan iaitu Al-Quran. Tetapi masih lagi hari ini orang tak nak ikut Quran, menolak Quran. Kenapa Ustaz? Tentu sekali para penonton rahmati Allah, kita mesti sama-sama mengajak diri kita, keluarga kita untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya? Kita membaca Al-Quranul Karim, pada masa yang sama kita memahami Al-Quranul Karim dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Ya? Sebagai contoh para penonton dirahmati Allah, kita membaca surah Al-Asr. Ya? Surah Al-Asr. Demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Wal Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni rugi semuanya. Semua rugi. Ya, semuanya jadi orang yang rugi. Kecuali 4 orang sahaja yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, orang beriman mereka tak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang melakukan amal-amal saleh mereka tak rugi. Wa tawasau bil haqq, berpesan-pesan kepada kebenaran, orang ini tak rugi. Wa tawasau bis sabr, orang yang berpesan-pesan kepada kesabaran, mereka tidak akan rugi. 4 orang ini, jenis golongan ini, mereka tak akan rugi. Jadi bagaimana kita nak apply? Kita nak bawa ayat ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, bila berjanji dengan orang, jaga masa. Ya, jangan lewat. Janji pukul 10 pagi, 10.30 pagi tu on the way. Macam mana kita nak maju kalau kita tak boleh nak tepati masa? Satu. Yang kedua, masa yang Allah Ta'ala berikan 24 jam ini, kita agih-agihkan biar sempurna. Kerana itu, para penonton, saya membaca buku guru kami, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, tentang menarik buku ini. Bagaimana beliau menjana masa dalam sehari 25 jam. 25 jam dalam sehari. Apabila saya tengok judul buku ini, guru kami ini, saya pun kata, kita ada 24 jam je sehari. Tak logik Ustaz. Tak logik ni. Bila kita baca, baru kita tahu. Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, sekarang ini beliau merupakan pengurusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Rupa-rupanya beliau mencadarkan kepada kita untuk mengubah rutin kita. Kalau rutin kita, para penonton, sebagai contoh, ini contoh simple. Kalau kita nak gosok baju, kita buka butang Swiss kan? Selalunya untuk bagi setrika itu panas, seminit 2 tu kita duduk macam tu kan, tengok okey, nak tunggu panas, duduk melangut gitu, orang Kedah kata kan. Melangut. Apa kata 2 minit sebelum ini kita hanya pandang saja, okey, tunggu panas. 2 minit itu kita ambil masa itu untuk contoh kita susun pakaian. Kan? Ataupun susun stocking kita sebagai contoh. Jadi pengisian satu. Yang kedua, contoh sekarang ni boleh naik kapal terbang kan? Betul. Jadi sementara kita menunggu penerbangan kita itu mungkin setengah jam kan, mungkin sejam. Apa kata bersama-sama dengan kita itu ada sebuah buku. Betul. Maknanya setengah jam itu mungkin kita boleh baca 20 muka surat. Okey, dan dalam penerbangan mungkin ada buku kecil, kita boleh tuliskan, okey, apa yang saya nak buat hari ini. Jadi maknanya pengisian masa itu. Jadi pengisian masa ini perlu kepada rutin yang betul. Jadi orang yang berjaya, mindsetnya kena betul.
Ya. Kemudian time setnya kena betul, pengurusan masa kena betul, dan tentu sekali kena ada skill set, ya, bagaimana kemahiran untuk mengisi masa tersebut. Jadi itu bab pengurusan masa. Allahu Akbar, tuan-tuan, Quran ajar tentang pengurusan masa. Ya Allah, bukan setakat pakar motivasi, pakar keuangan, tidak, tetapi Allah sendiri sebut tentang masa kepada kita. Itu baru satu. Yang kedua, para penonton, tentu sekali lah, kan, orang beriman dan orang yang melakukan amal saleh, mereka tidak akan rugi. Jadi hidup kita orang beriman, tuan-tuan, setiap hari fikir untuk buat baik. Ni, hari ini, tuan-tuan, hari Sabtu, kita fikir apa yang kita boleh buat kebaikan pada hari ini. Subhanallah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Mereka baca Quran, mereka tazakkur, mereka tadabbur, dan mereka mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Itu baru satu surah, surah Al-Asr. Ya, tak baca surah lain lagi, tuan-tuan. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Wallahu a'lam. Macam kita lah, Ustaz, macam kita, mak kita kan mungkin tengah gaul nasi goreng, kan, ayah pun tengah siram pokok. Jadi sama-sama itu dengar Tanyalah Ustaz, kan, betul. di Facebook, di kita punya phone, Ustaz, untuk kita jimat masa kita dan dapatkan masa itu dalam barakah. Baik, Ustaz, ada satu soalan ni yang menarik perhatian saya. Ayat yang kelima, Ustaz. Di hujung ayat yang kelima, iaitu bekerjalah engkau untuk agamamu. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Jadi apakah maksud sebenarnya di hujung ayat 5 ni, Ustaz? Okey. Fa'mal innana amilun. Muhammad, kamu buatlah urusan dakwah kamu. Kamu teruskan. Tapi kami ni, orang musyrikin ni, dia kata, kami ni tetap akan lawan kamu. Tetap akan halang kamu. Jadi itu yang disifatkan. Jadi para penonton, yang kita nak ambil apa? Tentu sekali, tuan-tuan, kita orang yang beriman, kita sentiasa buat kebaikan. Jangan letih buat kebaikan. Jangan letih. Ya, cari apa juga ruang yang ada untuk kita buat kebaikan. Kerana itu Nabi kata orang yang baik itu orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan dia ni baik pula amalannya. Kerana itu, Hakim, kita ni semua akan meninggal. Betul. Kan? Kita semua akan mati. Kerana itu lagu lama ni, lagu lama sikit boleh? Boleh. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. Jangan lupa dengarkan yang original. Ya, dapatkan yang original, Ustaz, di pasaran. Baik, Ustaz. Jadi, Ustaz, saya rasa kita sudah membicarakan tentang ayat yang kelima, ayat yang ke-6, dan kita nak sambung tentang ayat yang ke-7 selepas ini, Ustaz. Ya, betul. Di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9 selepas ini. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan tentang surah Fussilat ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya sempat melihat kepada Facebook Tanyalah Ustaz, kita sudah ada 2,100 like, kita sudah ada 2,300 komen dan juga 4,500 perkongsian. Jadi kepada anda, terus berkongsi kepada mereka yang lain supaya dapat juga manfaat hasil perkongsian dari guru kita Ustaz Muhammad Zarifi. Baiklah, Ustaz, kita nak buka perbincangan kita ini dengan mungkin Ustaz boleh dengarkan taranum, Ustaz, untuk ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ini. Baik, kita sambung para penonton ya. Ayat nombor 7 dan ayat nombor 8 kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 7 bermaksud iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ayat nombor 8 bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Tak yakin? Ya, Ustaz. Jadi tadi yang Ustaz pendengarkan tu Ustaz, Taranum apa Ustaz? Nahawan juga. Nahawan juga Ustaz. Ya. Baik Ustaz, jadi kalau kita lihat kepada ayat yang ke-7 dan ke-8, mungkin Ustaz boleh berikan sedikit syarahan berkenaan dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini. Baik, ayat nombor 7 ni tuan-tuan, sambungan kepada ayat nombor 6 tadi. Neraka wail lah bagi orang musyrikin itu. Orang yang tak beriman kepada rukun iman yang 6 itu, mereka tak beriman, jadi tempatnya ialah neraka wail. Allah. Maknanya tempat penyudahannya di hari akhirat nanti, neraka wail lah mereka itu. Selepas itu Allah Ta'ala memberikan ciri-ciri mereka. Yang pertama, mereka tidak menunaikan zakat. Ya, kalau kita tengok pandangan Al-Imam Al-Qurtubi, para penonton, bila kita nak tafsir Quran ni, nak tengok tadabbur Quran, kita mesti merujuk kepada pandangan ulama tafsir. Ya, yang pertama sekali tentulah ulama tafsir akan membawakan tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kan? Maknanya ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi kata, orang-orang musyrikin ini, tentulah mereka tak mahu bayar zakat, mengeluarkan infak sedekah. Sebab apa? Bakhil. Ya. Bakhil. Kerana tu ada cerita apa, Haji? Haji Bakhil Ustaz. Masya Allah. Kan, maknanya sungguh futuristik. Ya. Filem itu memberikan satu gambaran kepada kita. Jangan jadi bakhil. Para penonton, Islam, bila sebut Islam ni, bukanlah maksud Islam ni kita kena jadi yang buang dunia. Tak. Bukan suruh buang dunia. Tetapi jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita beramal ibadat. Betul. Nak jadi orang kaya, silakan. Syaratnya, rezeki ataupun harta itu dicari, diusahakan dengan jalan yang halal. Perniagaan, bisnes, usahawan. Jangan makan rasuah. Jangan beri rasuah, jangan ambil rasuah, jangan tipu orang, scam hari ni kan. Betul. Macam-macam scam. Da'i Hakim pun kena juga Ya, kan. betul Ustaz. Letak gambar saya Ustaz. Letak gambar Da'i Hakim. Terkejut kita. Terkejut kan. Yang masalahnya, ayahanda bonda kita di kampung. Betul. Kan? Bila tengok muka gambar Da'i Hakim ni, pelaburan. Memang dia percaya. Ya. Memang kita percaya lah sebab Da'i Hakim. Handsome pula tu. Tanyalah Ustaz ni. Jadi jangan scam orang, jangan tipu orang. Ya, rezeki itu haram sebab tipu orang. Karena tu para penonton, ayahanda, bonda sekalian, kalau tengok gambar-gambar personaliti, tokoh agama, tokoh pendakwah dalam apa-apa iklan, relax dulu. Kelantan kata sebentar. Sebentar. Relax dulu. Buat selidik dulu. Ya. Semak dulu betul ke tidak. Okey, jadi maknanya kita nak jadi orang yang kaya, orang yang senang, silakan. Tapi syaratnya jalan rezeki itu halal, satu. Yeah. Yang kedua, setelah kita dapat rezeki itu, jangan kita kedekut, jangan kita bakhil untuk keluarkan kepada orang yang berhak. Apa dia? Sedekah, zakat, infak, wakaf, bayar gaji pekerja di bawah kita. Yeah. Itu kewajipan. Betul. Jadi maknanya para penonton, rezeki itu ataupun harta itu mestilah dikeluarkan ataupun digunakan pada jalan yang betul. Dua. Pandangan Ibnu Abbas,
beliau kata maksud zakat di dalam ayat ini ni, orang musyrikin itu mereka tidak keluarkan zakat. Maknanya zakat mengikut pandangan Ibnu Abbas dalam ayat ini bukan zakat harta tu, Da'i Hakim. Ya. Ibnu Abbas kata yang bermaksud zakat di sini ialah tazkiyah. Orang musyrikin mereka tidak membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik kepada Allah. Ya. Mereka kekal dengan syirik kepada Allah. Itu maksud zakat dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran, perlulah kita ini, bak kata Ustaz Ya. tunaikan tanggungjawab kita. Betul. Sebagai seorang Islam. Baik, Betul. kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita, Alia Maisara Alia. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat ke-7 surah Fussilat. Soalan saya, adakah dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan jiwa dan harta benda serta membuang sifat tamak dan haloba serta ganjaran kenikmatan di akhirat? Yang kedua, bagaimanakah untuk membuang sifat bakhil dan kufur pada diri seseorang yang sayangkan harta benda melebihi untuk usaha mencari kenikmatan di akhirat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih kepada Alia Maisara Alia atas soalan. Yakin bila lihat tonton nama sahabat kita ni Alia Maisara yang bertanya ni, saya teringat lagu Alia Maisara, kumpulan exist ke? Kan? Tak pasti Ustaz. Oh Alia Maisara. Jangan Ustaz. Jangan Ustaz, jangan. Tanyalah Ustaz ni. Baik, apa nama jenaka saja. Baik, para penonton. Tentu sekali orang yang bersedekah ni kan, pada setiap pagi malaikat doa kepada orang yang sedekah ni, para penonton. Malaikat doa kan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, engkau berilah ganti yang lebih baik kepada orang yang bersedekah ni. Maknanya para penonton, setiap pagi kalau kita mulakan dengan sedekah RM10 ke, RM5 ke, RM15 ke, malaikat doakan kepada kita. Maknanya para penonton, setiap hari di awal pagi malaikat dah doa kepada kita. Tuan-tuan, tentu sekali kita perlukan doa ni, tuan-tuan. Doa malaikat, kan, doa ibu ayah kita, doa orang yang menerima sedekah kita tadi. Cuba bayang tuan-tuan, kita bagi RM10. RM10 itulah ya orang fakir miskin ni gunakan untuk beli juadah sarapan pagi-pagi ni. Betul. Makan, dia boleh makan, isteri boleh makan, anak-anak boleh makan. Tentu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, engkau murahkanlah rezeki orang yang sedekah pada aku ni, ya Allah. Tuan-tuan, inilah sebenarnya yang menjadi asbab urusan kita dipermudahkan. Betul. Bagaimana urusan kita dipermudahkan? Contoh, kita buat pembentangan proposal untuk dapat mungkin tender ataupun apa-apa kan. Bila kita bentang tu mungkin kita nampak biasa, tetapi Allah hadirkan seronok terpikat dengan pembentangan kita tadi. Betul. Itu rezeki. Apa lagi rezeki? Bila kita contoh pergi ke ada urusan di kaunter, mungkin pejabat kerajaan, pejabat swasta. Jadi yang sambut kita, yang urusan kita ni ialah pegawai yang baik. Ya. Maknanya kita tak perlu balik dah, settle, selesai urusan kita hari itu. Sekali datang je Ustaz. Sekali datang. Kan? Betul. Maknanya tak perlulah balik Sabak Bernam. Dah jauh Ustaz. Urusan di Kajang contoh, kan, di Shah Alam. Balik Sabak Bernam tu. Jadi pegawai itu dia settle, selesaikan hari itu. Maknanya kita dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Sahabat-sahabat, ya, kerana itu kita sedekah kepada orang, kadang-kadang kita dah tak ingat dah kita sedekah kepada siapa. Tetapi mungkin boleh jadi doa orang itulah yang Allah makbul, dan kerana doa orang itulah urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Kerana itu jangan kedekut untuk kita sedekah, kerana apa? Allah Ta'ala telah bahagikan rezeki kita ini ya secara maha adil. Ada benda yang saya dapat, Da'i Hakim tak dapat. Ya. Ada benda yang Da'i Hakim dapat, saya tak dapat. Contohnya yang saya tak dapat, apa yang Da'i Hakim ada ialah handsome lah. Dia handsome. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Kalau kita sedekah RM10 kan, kita sedekah RM10 dan kita ada jimat RM20 duit minyak ulang alik. Betul. Sebab Allah memudahkan urusan kita. Baiklah, kita rehat seketika. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, Jangan keliru.
Alhamdulillah, banyak sebenarnya yang sudah kita belajar daripada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, iaitu bagaimana kita nak istiqamah, apakah doa supaya kita punya hati tidak berbolak-balik. Jadi apa yang telah diajarkan oleh guru kita, jangan lupa untuk kita amalkan, lalu kita sebarkan kepada mereka yang lain. Baiklah, kita sudah nak masuk ke ayat yang ke-8 Ustaz. Ayat yang terakhir surah Fussilat ini. Jadi sebelum kita nak masuk kepada ayat yang ke-8, kita nak raikan dahulu soalan dari sahabat kita Sahziatul Siddiq, iaitu Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-7, bagaimana tanda-tanda orang yang tidak mempercayai hari akhirat? Apakah ciri-ciri tersebut seseorang yang sudah terpedaya dengan tertipu dunia yang sementara ini? Mereka merasakan nikmat dengan harta benda dan anak-anak, menyebabkan seseorang itu alpa, lalai sehingga tidak merasakan satu masa nanti akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Mohon pandangan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Baik, saya nak belanja lagu lah pagi boleh, ni. Boleh Ustaz. Ini lagu kumpulan Rabbani, lagu lamanya. Boleh Ustaz. Hari ni Ustaz Zarifi nyanyi ya kan, kita belanja penonton-penonton kita. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita cuma mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Adik Hakim, ni orang Kedah kata ternyanyi pakai pelitup muka ni. Kalau buka lagi. Kalau buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka percaya selepas kematian akan ada kehidupan selepas kematian. Akan diaudit satu persatu apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi, orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka percaya hidup ini sementara. Yeah. Apa yang kita ada, semuanya merupakan pinjaman sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka tak sombong, mereka tak angkuh, mereka tak bongkak, mereka tak bangga diri. Sebab mereka hanya berfikir, aku ni hamba Allah. Yeah. Walaupun sesiapa pun kita dalam masyarakat, kita ada kedudukan dan sebagainya, kita tetap merendah diri sebabnya tak ada apa pun yang membezakan kita. Kita semuanya sama. Da'i Hakim, saya, Zarifi sama. Kita semua sama. Yang membedakan kita, iaitulah amalan ataupun takwa kita kepada Allah. Jadi, apabila kita faham kepada perkara ini, maka kita akan terus melakukan ibadat kepada Allah dan kita sentiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Pastinya setiap amalan yang kita lakukan, kita nak dapat pahala Ustaz. Cuma apakah yang dimaksudkan dengan pahala yang tidak putus-putus? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Zuhara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 8, apakah maksud pahala yang tidak ada putus-putusnya? Adakah mereka yang bersedekah sesuatu yang terus digunakan oleh manusia? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Zuhara. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Ayat nombor 8. Setelah ayat nombor 7, Allah Ta'ala kata orang musyrikin ni, mereka akan berada di dalam neraka wail sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka tidak membayar zakat. Kemudian pandangan kedua, Ibn Abbas kata mereka tidak membersihkan hati mereka daripada kesyirikan. Ayat nombor 8, Allah Ta'ala memberikan basyiran. Basyiran. Apa maksudnya? Khabar gembira. Khabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh. Kita tengokkan ayat nombor 4 dalam surah Fussilat ini, Allah Ta'ala kata apa? Al-Quran itu sifatnya basyiran wa nadhiran. Memberi khabar berita gembira dan memberi ancaman peringatan. Jadi ayat nombor 7 Allah Ta'ala beri ancaman, peringatan, amaran. Ayat nombor 8 Allah Ta'ala memberikan basyiran, memberikan khabar gembira. Orang beriman, orang yang melakukan amal saleh,
pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tak putus-putus. Buat satu kebaikan, Allah boleh gandakan amalan itu. Allah gandakan amalan kebaikan itu. Ya? Kerana itu tuan-tuan, jangan letih buat kebaikan. Apa dia? Kita bawa dalam hidup kita, dalam rumah kita. Kita sebagai seorang isteri, jangan letih untuk khidmat kepada suami kita. Walaupun suami kita ni macam-macam, kan? Betul, kalau goreng ikan tu kena garing tak boleh. Betul. Tak apa, kita layankan je. Kan? Dapat pahala kita khidmat kepada suami. Ya. Suami juga tentu sekali lah punya tanggungjawab besar untuk sara isteri dan anak-anak. Cukupkan keperluan isteri. Tengok isteri dah merajuk, kan? Dah tak berapa nak cakap, kan? Betul. Apa kata? Kita balik rumah beli sesuatu kepada isteri. Apa Betul. hadiah yang Hakim bagi kepada isteri? Yang paling latest lah, paling terbaru. Kalau yang disuka Ustaz, handbag lah Ustaz. Tinggal mangkuk. Tu dia. Betul, kan? Muka muncung Ustaz bagi hadiah. Tu dia, senyum. Senyum. Jadi, Hakim buat macam tu, subhanallah, membahagiakan isteri. Pahala. Betul. Pahala. Jadi tengok isteri penat sangat, gosok baju, jaga anak. Jadi kita perbantu juga. Betul. Jadi mencukupkan keperluan isteri, mencukupkan keperluan anak-anak, wahai suami-suami sekalian, wahai bapa sekalian, pahala. Itu dalam keluarga kita. Ni, nak didik anak-anak hari ni tuan-tuan, susah tuan-tuan. Bukan setakat tuan-tuan susah, saya pun susah. Nak mengaji anak Quran, nak mengajar anak-anak mengaji Quran, aduh, pening kepala. Kan kita kata alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Dia baca terbalik, a ta ba. Kan? Macam-macam. Macam-macam. Nak bagi faham tu susah. Aduh, hai. Tuan-tuan, kesusahan itulah Allah Ta'ala akan bagi pahala yang tak putus-putus kepada kita. Apa lagi? Tuan-tuan, kita riadah pagi kan, jogging pagi ni kan, atau petang ni. Apa kata kita berjoging sambil bawa plastik hitam? Apa dia? Kutip sampah. Betul. Kutip tin-tin minuman. Kadang-kadang Ustaz nampak macam remeh Ustaz. Nampak remeh. Kadang-kadang kita fikir, ada pahala ke kutip sampah ni? Ya. Ada pahala ke alihkan benda tajam ni? Betul, nampak remeh bro. Nampak remeh bro. Tapi tuan-tuan, dalam hadis Nabi mengatakan, aku melihat ada seorang lelaki yang sedang bersenang lenang dalam syurga. Bersenang lenang dalam syurga. Sebab apa? Atas dunia dulu, rupanya dia alihkan benda yang menyakitkan, benda yang membahayakan di atas satu perjalanan. Mana di atas jalan dia ambil paku ke, dia ambil dia letak di tempat yang betul, tong sampah dan sebagainya. Dia alihkan sesuatu bahaya. Orang ini masuk syurga. Simple. Ya Allah, simple. Benda yang mudah. Jadi para penonton, hidup ni bangun pagi, jangan letih untuk buat kebaikan. Fikir 24 jam, apa ruang kebaikan yang aku boleh buat. Pagi ni, mungkin yang belum telefon mak di kampung, telefon dulu. Tanya apa khabar mak, sihat ke, dah makan ke belum, minta mak doakan. Dapat pahala membahagiakan hati ibu dan ayah kita. Jadi orang beriman, mereka tak ada masa nak gosip, tak ada masa. Tak ada masa nak membawang, mendaging. Tak ada masa nak mengatur orang. Ya, sebab dia fikir hidup ini sementara untuk kumpul pahala. Wallahualam. Baik Ustaz, saya tertarik dengan ayat yang ke-8 ni, kalau boleh saya bacakan. Kalau kita perhatikan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh baca, iaitu ayat ke-8 mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Adakah ayat ini mengatakan yang walaupun dia buat baik Ustaz, tetapi tidak beriman, takkan dapat pahala? Bagaimana Ustaz? Ya, tentu sekali syaratnya amalan kita dikira oleh Allah, kita mesti beriman. Kita mesti beriman kepada Allah. Barulah dia bernilai di hari akhirat nanti. Kalau tak beriman kepada Allah di hari akhirat nanti, amalan kebaikan itu menjadi seperti debu yang berterbangan. Haba'an manthura. Ya, jadi syaratnya kena beriman. Jadi kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, bukan setakat itu, bila sebut amalan kebaikan ini, kita kena jaga satu, hubungan kita dengan Allah. Jelas, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Ada dalam satu riwayat, Hakim, ada seorang perempuan ini, salatnya bagus, puasanya bagus, amalan ibadatnya bagus, tapi satu masalah dia. Mulut laser. Mulut laser. Tak ada insurans Ustaz? Tak ada insurans. Mulut puaka. Mulut puaka orang kata ni kan. Mulut suka mengatur orang, suka menyakiti jiran. Nabi kata, orang ini ahli neraka.
Allah. Tuan-tuan ni kita takut, tuan-tuan termasuk dari saya, kita takut. Kerana itu, saya teringat sebut bab jiran ni. Ya. Al-Imam Al-Ghazali ada sebut, ada 10 hak jiran yang kita mesti tunaikan. Baik, saya sebut secara laju. Yang pertama, beri salam kepada jiran. Yang kedua, ziarah jiran bila sakit. Yang ketiga, jangan terlalu bertanya hal-hal peribadi jiran. Contoh, Kim tanya, berapa gaji? Jangan ya. Dan yang terakhir, sesempat-empat saja. Ya. Jangan kita sempitkan jalan untuk menuju rumah jiran. Ya. Jadi maknanya kalau nak parking kereta, jangan kita sengaja parking depan rumah jiran. Blok rumah jiran. Blok rumah jiran, tak boleh. Betul. Jadi minta izin terlebih dahulu, ya. Jadi maknanya dengan jiran tetangga kita jaga, ini mengundang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah pun selesai mengkhatamkan 8 ayat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihkanlah ibu bapa kami seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Wahai Allah, ada sahabat-sahabat kami sekarang ini sedang ditimpa ujian. Amin. Engkau ringankanlah ujian tersebut, permudahkanlah urusan mereka. Wahai Allah, ada sahabat-sahabat kami, ya Allah, penonton kami sekarang ini ditimpa ujian sakit, ya Allah. Amin. Engkau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, Engkau bimbinglah kami ke jalan yang diradai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz. Teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Nizal untuk topik akidah, iaitu sifat mustahil Rasul, hizbun dan juga khianat, bersama dengan panelnya Ustaz Muhammad Irfino Johari, bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, pohon selasih di tepi perigi, indah berseri di waktu pagi. Al-Quran itu mukjizat tertinggi. Marilah sama-sama kita hayati. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.